Okay, tajuk kita ni sajalah cikgu cipta untuk membantu kamu mengingat fokus dalam rumusan. Tag Aisyah Cihasung. Baik, jadi tajuk pelajaran kita ialah tentang rumusan. Okay, rumusan ni satu tajuk yang cukup penting sebab dalam nanti kita akan tengok rumusan ni berada dalam kertas 2. Okay, kemahiran hari ni ialah kemahiran menulis, iaitu untuk standard pembelajaran 3.5.2, menulis untuk mengolah dan menghubung kait maklumat daripada pelbagai sumber bagi menghasilkan penulisan. Hari ni kamu nak buat penulisan rumusan dengan menggunakan ayat yang gramatis dan penanda wacana yang sesuai. Okay, objektif pelajaran, murid dapat memahami petikan iaitu prosa, sama petikan sama ada prosa maupun puisi dan bahan grafik yang diberi dengan baik. Okay, cikgu harap kamu boleh memahami petikan yang kamu baca. Okay, jadi kriteria kejayaan pada kelas kali ini ialah murid dapat yang pertama menyenaraikan 8 isi tersurat dengan tepat dan betul. Okay. Jadi kamu kena catat Okay, catat. Objektif pertama dapat menyenaraikan 8 isi tersurat dengan tepat dan betul. Okay, yang kedua, murid dapat menulis sebuah rumusan berdasarkan pelbagai bahan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Okay, nanti di akhir pelajaran ni cikgu harap kamu boleh menulis sebuah rumusan. Kamu dapat menulis sebuah rumusan berdasarkan pelbagai bahan ataupun sumber. Dan panjang rumusan kamu mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. Okay, untuk rumusan ada had. Jadi kita kena ikut arahan. Baik, seperti yang cikgu beritahu, rumusan berada dalam kertas 2. Okay, seperti yang kamu dapat lihat di sini. Okay, bahagian A dalam kertas 2 iaitu sistem dan aplikasi bahasa. Ada 5 soalan. Jawab semua. Jawab semua, jumlah keseluruhan bahagian A ialah 35 markah. Okay, kan 35 markah. Jawab semua. Okay. Bahagian B, bahagian pemahaman. Okay, bahagian pemahaman ada 3 soalan daripada pemahaman petikan umum, petikan sastra dan novel. Okay, dan untuk petikan umum dan sastra 25 markah, novel 10 markah. Okay, novel cikgu dah tarang minggu lepas kan? Ada 1 soalan pemahaman berdasarkan petikan dan 1 lagi soalan kebat. Bahagian C, bahagian C hanya ada 1 soalan iaitu soalan rumusan. Berapa pemberatan markahnya? Berapa pemberatan markah rumusan? Peruntukan markah. Bahagian B tadi 35, A 35, B 35. Bahagian C berapa markah? 30. Okay, bagus. 30 markah. Jadi kamu bayangkan yang lain tu banyak soalan. 35. Tapi bahagian C tu hanya 1 soalan rumusan dengan markah hanya 30. Jadi di sinilah lubuk markah kamu untuk kertas 2. Okay, kamu kena faham betul-betul teknik mencari isi untuk dan juga menulis rumusan supaya kamu dapat 30 markah. Tak mustahil boleh dapat. Baik, jadi kita tumpukan hari ini pada bahagian C, rumusan iaitu untuk soalan 9. Okay, untuk kertas 2 jawab semua soalan. Baik, untuk soalan bahagian C, soalan 9, rumusan, markah yang diperuntukkan 30 markah dan kamu kena bijaklah membahagi masa. Sebab soalan ni berada pada soalan yang terakhir. Cikgu takut kamu
terlalu leka dengan soalan yang A, B tu, nak sampai ke C tu, kamu dah habis masa dah. Dan tak sempat nak jawab bahagian C. Kalau boleh kamu jawab dulu bahagian C pun tak apa. Sebenarnya kalau kamu jawab tak ikut turutan pun, kalau dalam peperiksaan masih diterima, pemeriksa akan cari jawapan kamu sama ada dia berada di hadapan ke, di tengah ke, di belakang ke, sampai habis buku soalan tu pemeriksa akan semak, akan selak dan cari mana tahu kamu letak di belakang sekali ke. Jadi kalau kamu nak jawab mula-mula pun tak apa, tak ada masalah lah, tapi tulislah soalan 9 rumusan. Okay. Baik, ini contoh contoh item, contoh soalan. Item tu soalan lah, contoh item rumusan. Okey, bahan yang diberi kepada kamu lebih daripada satu lah. Bahan yang diberi mesti lebih daripada satu. Okey, iaitu diberikan petikan tadi cikgu sebut, sama ada petikan prosa ataupun puisi. Okay, salah satu prosa, kalau tak keluar prosa masuk puisi, ataupun boleh keluar dua-dua sekali, prosa dia keluar, puisi pun keluar, dan mungkin dia bagi bahan grafik satu lagi. Okey, jadi panjang petikan yang diberi kepada anda untuk soalan tidak melebihi 300 patah perkataan. Jadi petikan prosa ni tidaklah terlalu panjang. Okey, kemudian petikan berdasarkan bahan sumber yang mempunyai tidak kurang daripada 2 fokus. Okey, petikan yang diberi kepada kamu tidak kurang daripada 2 fokus. Fokus yang ada dalam rumusan ni tidak kurang daripada 2. Okay, jadi tadi satu mungkin petikan prosa dan satu lagi mungkin bahan grafik seperti iklan ke, poster ke, dan sebagainya. Dan satu lagi, tema kamu ataupun petikan yang diberi, prosa ke puisi, semuanya berdasarkan tema yang sama. Tema yang sama. Maksudnya kalau kita belajar karangan tu dominan lah, dominannya sama untuk semua bahan yang diberi. Okey, contoh kedua, diberikan petikan prosa dan mungkin juga diberikan petikan puisi. Dan mungkin bahan yang ketiga ialah gambar, grafik. Jadi boleh bahan yang diberi tu lebih daripada satu dan daripada pelbagai sumber. Okey. Baik, teknik menjawab soalan rumusan. Cikgu terus dengan teknik. Yang pertama, terdapat sekurang-kurangnya 2 bahan dalam soalan. Okey, bahan yang diberi seperti yang cikgu kata tadi, yang kamu lihat contoh tadi, sama ada diberi petikan dan grafik, ataupun puisi dan bahan grafik, ataupun diberi lebih daripada 2. Okey, seterusnya dalam setiap bahan mempunyai fokus. Okey, fokus tu apa? Siapa boleh berikan jawapan pada cikgu? Apa? Bagi satu contoh. Usaha-usaha. Pandai. Macam tu lah. Usaha-usaha, punca, langkah. Kan? Yang tu lah. Okey, nanti kita akan tengok seterusnya. Okay, fokus tu ialah tumpuan. Tumpuan. Tumpuan dalam petikan tu tertumpu tentang apa? Tumpuan lah, fokus. Okay. Seperti usaha tadi, langkah. Okay, semua fokus dalam bahan perlu digunakan oleh calon semasa menulis pendahuluan. Fokus-fokus yang ada dalam petikan, kalau dalam petikan ada dua fokus tu nak kena tulis dalam pendahuluan. Dan satu lagi bahan grafik. Contohnya dalam bahan grafik, fokus yang berlainan daripada 2 fokus tu. Dia jadi 3 fokus lah untuk pendahuluan. Okay, kalau dalam petikan ada 2, petikan tu dia ulang apa yang ada dalam petikan. Jadi maksudnya ada 2 je lah. Okay,
Nanti kita akan lihat cara tulis pendahuluan ya. Yang keempat, hanya mencari isi tersurat. Mudahlah, banyak mudahnya sebab kamu hanya cari isi tersurat saja. Apa yang ada dalam petikan, apa yang ada dalam bahan grafik, yang tu saja yang kamu tulis dalam rumusan kamu. Okay? Jadi insyaAllah lah boleh buat. Okay, yang kelima, kesimpulan perlu ditulis dalam satu ayat saja. Kesimpulan sama macam pendahuluan, satu ayat saja yang mempunyai kaitan dengan tema, cadangan dan kesan. Okay? Ada soalan? Okay, soalan yang cikgu ajukan di sini, berapa banyak perenggan? Siapa boleh jawab? Kalau ada yang tanya, cikgu nak tulis berapa perenggan rumusan cikgu? Kamu boleh jawab, boleh tolong jawab tak? Berapa perenggan rumusan? 4. 4. Okay, lagi? Yang lain? Okay, sebenarnya rumusan ni tak ditetapkan berapa perenggan, bergantung pada fokus. Kalau boleh, satu fokus, satu perenggan. Selalunya dalam petikan isi dia banyak. Mungkin kamu ambil 4 atau 5 fokus yang sama tu. Jadi kamu asingkanlah dengan fokus yang kedua. Okay? Jadi dari segi berapa banyak perenggan tu terpulang kepada anda lah. Ikut logik lah. Kalau usaha saja. Kalau langkah saja. Tapi kalau fokus yang ketiga tu, contohnya ada satu lagi fokus yang berlainan, tapi hanya satu saja isi, bolehlah gabung. Gabungkan saja. Kemudian perenggan penutup. Okay. Baik, dari segi pemarkahan, untuk pendahuluan hanya satu ayat, peruntukan markahnya 2 markah, kemudian isi tersurat iaitu 8 isi yang perlu kamu berikan, okay, kali dengan 2 jadi 16 markah, kemudian bahagian kesimpulan 1 ayat 2 markah. Okay. Jadi aspek pemarkahannya isi 20 markah. Okay. Lagi 10 ialah dari 10 ialah markah bahasa. Jadi jumlahnya 30 markah. Okay, satu peringatan kepada anda. Untuk rumusan, gunakan bahasa yang biasa saja. Okay, elakkan guna kosakata yang berdarjat tinggi. Okay, contohnya kalau kamu kata apa? Kelebihan, kamu letak kemaslahatan. Okay, kemaslahatan pun maksudnya kebaikan lah. Tapi kemaslahatan ni kosakata berdarjat tinggi yang dia agak standard bahasa tu tinggi sangat. Dan selalunya untuk rumusan tak diterima. Walaupun maksudnya betul tapi tak diterima sebab boleh hilang markah. Jadi gunakan yang perkataan yang biasa. Kalau kemaslahatan tu faedah, manfaat, yang tu boleh lah. Okay? Baik. Ini contoh soalan rumusan. Baca petikan dan teliti bahan grafik. Yang ni maksudnya berapa bahan? Kalau soalan macam ni berapa bahan? Baca petikan dan teliti bahan grafik. Ada berapa bahan yang diberi? 2. Okey, betul. Bagus. 2 lah. 1 petikan dan 1 lagi bahan grafik. Ada 2. Yang disertakan di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Okay, buat satu rumusan. Jadi, tugasan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Maksudnya kehendak soalan tu dia tak nyatakan. Dia nak usaha ke? Dia nak langkah ke? Bersama tema pun dia tak nyatakan. Apa tema yang diberi? Kan? Dia bagi tema sukan ke? Dia bagi tema perpaduan ke? Itu kita buat tema keselamatan ke? Tak ada. Jadi secara umum tugasan tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Okey. Boleh ni? Baik, kita lihat pendahuluan rumusan dahulu. Okey, untuk pendahuluan rumusan,
seperti yang cikgu terang tadi, 2 markah, 1 ayat saja. Tapi sebenarnya kalau tambah dengan markah bahasa, kalau gabungkan dia jadi 3 markah. Jadi kamu jangan fikir dua je tak apalah, sayanglah. Dia sebenarnya 3 markah sebab campur dengan markah bahasa tu. Okey, menulis, jadi calon perlu menulis, pelajar perlu menulis semua fokus yang ada dalam bahan-bahan yang diberi, dan tulis dalam 1 ayat pendahuluan. Okay, yang ni yang saya kata, ingatlah tag Aisyah Cihasum. Apa tu TA tu? Okey, di sini cikgu berikan TA tu, cikgu singkatan daripada tanggungjawab tu. Jadi tanggungjawab tu samalah juga dengan tugas, peranan, fungsi. Okay, kalau kebaikan, manfaat, sama juga kelebihan, kepentingan dan faedah. Jadi kamu kena sesuaikanlah nak letak kebaikan ke. Ada lagi tak? Banyak lagi kan untuk kebaikan ni. Apa lagi? Keistimewaan. Sebab situ ruang tak cukup, cikgu tak type lah. Betul tak? Keistimewaan kan? I ni impak. Impak ni apa? Kesan, akibat. Apa lagi? Implikasi. Okay? Kemudian se ni sebab. Sebab, faktor, punca. Ni semua sama maksud. Okay, ci apa? Ci mana ci Ci ke ca dulu? Ca dulu. Ca ni cara, langkah ataupun usaha. Ciri, kriteria, sifat, tanda. Okay, ha ni apa? Halangan ataupun kekangan ataupun masalah. Okay, sumbangan, jasa, bakti. Tak semestinya apa yang cikgu senaraikan ni saja fokus. Fokus tu boleh jadi pelbagai lah, macam-macam yang boleh ditanya. Strategi, kaedah, apa-apa sajalah yang berkaitan dengan bahan. Jadi kamu kena faham betul-betul petikan. Okay, cara menulis pendahuluan rumusan. Okay, kalau yang 2 fokus, kamu mulakan rumusan membincangkan, kemudian tulis apa fokus 1 yang terdapat dalam petikan dan fokus 2. Okay, dan juga temanya sekali lah. Dominan dia dalam petikan tu, dominannya apa? Kalau kamu belajar dekatan tunjangan cikgu tu, dominannya apa kan? Okay, kalau yang 3 fokus pula, sama jugalah. Fokus 1, fokus 2, dan fokus 3. Tapi mestilah rumusan membincangkan di hadapan. Tak boleh perkataan lain. Kalau tak ada rumusan bincangkan, salahlah. Rumusan kamu tiada pendahuluan. Jadi terbanglah 3 markah tu. Okey? Terbang macam tu. Baik. Isi tersurat, isi dalam rumusan. Okey, isi 16 markah seperti cikgu beritahu tadi. Maksudnya perlu ada 8 isi. 8 isi. Okey, jadi di sini cikgu sertakan petua mengesan isi. Isi ni lah selalunya kamu tak dapat. Kemudian isi tu pun kadang-kadang kamu gabung dengan huraian. Kamu ambil sekali dengan huraian, sebab tu lah rumusan kamu jadi panjang. Betul tak? Okay. Isi ni macam kamu tulis karangan lah. Idea utama, ayat jawapan tu, itulah isi tu. Kemudian yang huraian-huraian tu tak payah ambil. Kalau ada contoh seperti semua tu, jangan ambil. Okey, petua mengesan isi. Yang pertama iaitu kamu perlu cari dan kenal pasti perkataan berikut. Perkataan-perkataan kat bawah ni kalau kamu jumpa, kemungkinan itulah isi. Penanda wacana yang pertama sekali, salah satunya ialah penanda wacana. Okay, kalau kamu nampak, isi pertama mesti dah
Tak adalah penanda wacana sebelum isi pertama tu. Kamu dapat dah satu isi iaitu fokus. Satu fokus pertama kamu dapat satu isi. Selepas isi tu apabila dalam ayat tu kamu jumpa selain itu. Maksudnya selepas selain itu tu dia nak cerita tentang isi tu lah. Okay? Ataupun di samping itu seterusnya. Kita tahulah maksudnya selepas penanda wacana mestilah isi yang terdapat dalam petikan. Okay? Kemudian jika fokusnya langkah, selalunya kita akan jumpa hendaklah, kan? Sebagai langkah tu kita hendaklah, kerajaan hendaklah, kan? Kerajaan menganjurkan kempen, kerajaan hendaklah mengadakan kempen, masyarakat perlulah, betul tak? Pihak sekolah haruslah ke, ataupun menggunakan imbuhan men, kata kerjanya ada imbuhan men, kan? Kemudian kepentingan penanda isi tersuratnya dapat, boleh mendatangkan ke, memberi, kan? Tengok imbuhan men ni selalu terdapat sebagai penanda lah, sebagai penanda isi tersurat. Okay, kalau kesannya kadang-kadang disebut secara jelas kesannya, akibatnya, tapi kadang-kadang tak dinyatakan secara jelas. Mungkin dia guna menyebabkan. Okay. Contohnya apa? Longgarnya hubungan kejiranan menyebabkan. Jadi ada perkataan menyebabkan tu, selepas tu maksudnya kesan. Fokusnya ialah kesan. Baik. Cikgu teruskan. Tak ada apa-apa nak tanya. Okey. Sambungan tadi, isi tadi. Okey, untuk pengiraan untuk isi ya. Okey, pengiraan yang pertama. Okey, kalau fokus 1 usaha, fokus 2 peranan. Ini dalam bahan 1 ini bahan 1. Bilangan isi bahan 1, contohnya fokus 1 ada dalam petikan tu 2. Fokus 1 usaha, fokus 2 peranan. Peranan ada 6. Jadi bilangan isi calon. Okey, yang ni kamu boleh tulis lah. Kamu boleh ambil 2. Nak ambil 2 pun boleh, nak ambil 1 pun boleh. Okey. Kalau fokus 2 peranan ada 6 isi, kamu boleh ambil 5. 5 daripada 6. Jadi kalau kita jumlah nanti 5, 1, 2. Dapatlah 8. Bahan 2 pula ada 1 fokus. Fokus ni pula usaha. Usaha ni dia, sini usaha, sini pun ada usaha kan. Jadi kat sini ada 4 usaha. Tapi bila kat sini kamu dah bagi 2, 5 dengan 2 dah 7. Sebab apa kita ambil yang 2 dekat sini, dekat petikan? Ni biasanya petikan lah ni, bahan 1 ni. Kenapa kamu ambil lebih dekat bahagian petikan? Kenapa tak ambil dekat bahan 2 ni lebih? Bahan 2 ni mungkin bahan grafik. Jadi bahan grafik ni selalunya dia tak ada dalam ayat. Dia macam point-point je kan. Jadi kita pun belajar susah sikit nak apa ni? Nak nyatakan isi tu. Yang ni kelebihannya, kalau petikan, kelebihannya ayat dia dah tersusun elok dah. Isi tu dah elok dah. Ada dalam petikan tu, cuma ambil keluarkan saja. Jadi kamu ambil lebih pada petikan tak apa. Kan? Sebab isinya dah ada. Ayat dia dah tersusun. Kalau bahan grafik atau sajak ke, kamu nak kena buat ayat sendirilah. Rasa sendiri. Boleh tak ni? Faham tak? Sebab tu kita akan ambil lebih pada petikan. Okay? Kalau Tapi boleh juga kadang ambil kat bahan tu. boleh. Sebab apa ni usaha sama juga usaha. Dekat bahan 2 ada 4 isi usaha. Tapi kita ambil 1 saja. Sebab kadang-kadang kita tak yakin ayat yang kita buat tu menepati tak isi dia kan. Sedangkan dekat bahan 1 ni isi dia dah ada dah siap dah.
sebab petikan. Dan yang penting kamu ambil sekurang-kurangnya satu isi bagi setiap fokus. Setiap bahan lah. Contohnya dah bahan 2 ni, kamu tak boleh kosong lah kat sini, tak boleh tinggalkan bahan 2. Kamu kata, dah cukup dah ni, dalam ni ada fokus 2, 6. Fokus 1 ada 2. Kamu kata dah cukup 8. Tapi, tak diterima, tak dapat makan penuh sebab bahan 2 ni kamu tinggalkan fokus yang ada tu. Faham tak? Maksudnya dalam setiap bahan tu kamu kena keluarkan juga isi sekurang-kurangnya 1. Dan jumlahnya keseluruhan mestilah 8. Okey? Okey, contoh kedua pula, kalau ada 3 fokus. Kalau ada 3 fokus, yang penting tak payah pening kepala, kamu tengok je lah jumlah mesti 8, iaitu semua bahan kamu mesti ambil sekurang-kurangnya 1. Tak kira lah ada fokus apa pun. Contohnya ni kesan. Okay, langkah kan, ada bahan 2 langkah, bahan 1 langkah. Jadi bila kamu nak tulis, kamu perlu ke asingkan untuk bahan ni? Kamu tak nak tanya, cikgu tanya kamu lah. Fokus. Berdasarkan fokus. Jadi tak perlulah kamu nak buat satu bahan satu perenggan. Bukan satu bahan satu perenggan, satu fokus satu perenggan yang cikgu sebutkan tadi. Maksudnya kalau kamu ambil dalam bahan 1 ni, kamu ambil 5. Okay, kamu ambil 6 lah. Ambil 6 daripada bahan 1. Langkah daripada bahan 2 kamu ambil 1. Jadi kamu boleh gabung lah dekat sini nanti. Langkah tu, gabung je. Yang bahan 2 ni gabung dekat sini. Dan bagi punca 1, bagi kesan 2. Okay, jadi lebih kurang 4 perenggan lah. Betul tak? Selalu fokus 1 ni banyak kan? 1 perenggan. Fokus 2 dengan fokus 3, kita buat 1 perenggan lagi. Jadi ada 4 lah perenggan rumusan tu. Okay? Jangan satu ayat tu pun kamu buat 1 perenggan, macam pelik pula. Fokus untuk isi. Untuk isi, kalau ada 1 fokus yang macam contoh macam ni, fokus 2 ni punca ada 1 je, kamu gabung teruslah dengan kesan ni. Jadi dapatlah 1 perenggan tu 3 ayat, 3 isi. Dan jumlahnya mestilah 8. Itu je yang kamu perlu ingat. Tak payah duk pening macam mana ni cikgu kira. Saya tengok pun saya pun serabut juga. Jadi ingat yang tu je. Setiap bahan mesti kamu ambil juga. Jangan tinggal. Dan jumlah dia mestilah 8. 8 Cikgu, isi. kalau isi ambil terlebih tak apa tak? Tak apa. Kalau bilangan patah perkataan kamu tak sampai 120, kalau isi pendek-pendek kan. Isi pendek, kamu bagi lebih tak apa. Oh, okey. Tapi jangan tinggalkan lah. Dia punya petua dia jangan tinggalkan. Contohnya bahan 3 kamu kata, tak mau ambil lah, dah cukup dah. Bahan 1 dengan bahan 2 dah cukup 8 dah. Kamu tak nak ambil bahan 3, tak boleh lah. Maksudnya daripada setiap bahan kena ada juga wakil. Macam tu lah. Okay? Okay, bahagian penutup. Penutup rumusan 2 markah, sama macam pendahuluan, 1 ayat saja. Dalam bahagian kesimpulan, kita perlu berikan cadangan dan kesan. Cadangan kamu berkait dengan tema tu dan juga kesan cadangan tu. Okay. Baik, tema ingat baliklah yang cikgu cerita tu, ada yang cikgu dah terang masa buat karangan pun cikgu dah terang. Tema dalam tingkatan 4 dan 5 ni kamu ada 8. Okay, inilah antaranya. Ini semua ni. Ada 18, kesihatan, kebersihan, keselamatan, perpaduan, kebudayaan, kesenian, estetika, jati diri, patriotisme, sains, teknologi, alam sekitar, pertanian, ekonomi, keusahawanan, pengurusan kewangan, pelancongan, sejarah dan warisan, sukan dan rekreasi, perindustrian, pendidikan, bahasa dan kesusasteraan, kerjaya, integriti, pentadbiran dan politik. Okey.
Jadi ni tema. Dari tema ni, dominannya mungkin. Contoh hari tu tema perpaduan tapi dominannya semangat kejiranan. Okay? Jadi daripada tema tu mungkin skop dia kan, skop dia banyak lagi di bawah tu, subtopik dia lah. Jadi yang tu lah kita tengok dalam petikan nanti. Apakah dominan lah, senang kan kita nak cakap. Saya rasa dominan tu paling senang. Apa dominan dalam petikan tu? Fokus dan dominan dalam petikan. Okey. Bahagian penutup 2 markah. Kesimpulan tadi yang perlu kamu berikan, cadangan dan kesan, kemudian kaitkan dengan tema. Okey, cadangan, masukkan tema. Contohnya kesimpulannya, tengok ni, kesimpulannya, kemudian kamu kena, cadangan kamu kena letaklah subjeknya siapa, kamu nak cadangkan siapa. Nak cadang kerajaan ke, kan? Kesimpulannya, kerajaan hendaklah. Kesimpulannya, semua pihak hendaklah, haruslah, perlulah, mestilah, mesti ada kat sini. Sebab kita nak cadang ni. Kita nak seru kan? Perlulah ke, hendaklah, mestilah. Okay, subjek. Tengok, pilih je subjek apa yang kamu nak letak. Tengok yang bersesuaian lah. Kalau isu tu melibatkan semua setiap lapisan masyarakat, kamu letaklah setiap lapisan masyarakat. Ataupun semua pihak. Tengok kesesuaian daripada petikan, isi-isi tersurat yang kamu dapat tu. Okey. Kalau semua pihak tak ada perkataan lain yang sesuai, mesti letak bekerjasama. Hendaklah bekerjasama. Okey. Dalam menangani apa ke, contoh, temanya apa, letaklah dominan tu. Okey, kemudian mesti ada kata hubung ni, agar, supaya, kemudian letakkan kesan. Kesan ni maksudnya harapan lah. Agar, supaya, ni contoh-contoh yang pernah keluar dalam SPM sebelum ni. Supaya kedudukannya sentiasa dipandang tinggi, ni yang melibatkan bahasa kebangsaan. Agar, supaya bahasa kebangsaan sentiasa dipandang tinggi. Contohnya tu. Agar, supaya dapat mengelakkan pembaziran. Yang ni berkait dengan tema air bersih. Okay, ni contoh-contoh apa ni, kesan kepada cadangan yang kamu berikan dalam rumusan. Maksudnya kena ambil yang ringkas je. Untuk rumusan ni ayat dia ringkas dan padat. Tak payah panjang-panjang. Tengoklah ni ada 3 perkataan, ada 4 perkataan. Jangan buat macam kamu buat karangan pula. Sebab kesimpulan kan, agar keharmonian masyarakat terjamin, agar kualiti hidup terjamin, agar sentiasa sihat, agar dapat diwariskan kepada generasi akan datang. Macam itulah. Okey, boleh tak? Senang kan? Boleh? Baik, cara menulis. Boleh ya. Cara menulis penutup, mulakan dengan kesimpulannya, tanda koma. Okey, kesimpulannya serulah siapa tadi, semua pihak hendaklah bekerjasama dalam memartabatkan bahasa kebangsaan agar kedudukannya dipandang tinggi. Contoh macam tu. Okey, dan jangan lupa bila kamu dah habis tulis rumusan, kamu kena kira. Selalunya sebelum kamu tulis, kamu kira siap-siap. Ada setengah tu dia zaman saya dulu buat apa, dalam kertas ni buat kotak-kotak 120 siap-siap. Lepas tu letak satu kotak satu perkataan, satu kotak satu perkataan, barulah tulis rumusan lengkap tu. Kalau kamu macam mana, terpulanglah. Sebelum kamu tulis, kamu kira dululah. Kamu boleh kan buat pendahuluan, lepas tu kira ada berapa. Okey, 14 patah perkataan. Lepas tu isi yang kamu dapat tu, kamu dah garis tu, kamu kira berapa perkataan, tu. Boleh bajet dah lah. Kemudian kesimpulan tambah pula berapa patah perkataan. Okey. Ni wajib tau. Siapa tak tulis ni dalam peperiksaan peringkat sekolah, saya potong mata ni. Jumlah patah perkataan ni dalam kurungan macam ni
Buat dalam kurungan macam ni. Dan tulis penuh patah perkataan. Jangan pipi. Kamu lebih hebat daripada cikgu. Cikgu tak tulis pipi, kamu tulis pipi. Okey, peringatan. Sila kira dan catat jumlah perkataan dalam rumusan anda. Okey, untuk rumusan kamu boleh selang lah. Antara pendahuluan ke isi tersurat tu nak selang baris boleh. Nampak kemas cantik lah. Baiklah, murid-murid sekalian, dalam bahagian KBKD, iaitu kamu buat, kamu dapat, cikgu akan menunjukkan contoh soalan, bahan-bahan yang diberikan, serta langkah demi langkah sehingga kamu dapat menulis sebuah rumusan lengkap. Soalannya ialah baca petikan dan sajak serta lihat gambar di bawah dengan teliti. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan, sajak dan gambar. Jadi dalam soalan ini diberikan 3 bahan, iaitu petikan, sajak dan gambar. Baiklah, kita mulakan dengan bahan 1, iaitu petikan. Semasa murid-murid membaca perenggan ini, sila teliti apakah dominan dalam perenggan. Baik, kita mulakan. Permainan tradisional dikenali juga sebagai permainan rakyat yang dipusakai daripada generasi terdahulu. Bentuk permainan rakyat yang berseni ini merupakan salah satu daripada identiti negara yang patut dipelihara demi kepentingan generasi pada masa hadapan. Contoh permainan tradisional ialah pemain guli, batu seremban, congkak, kaki gajah dan galah panjang. Antara permainan tersebut, congkak merupakan permainan tradisional yang paling popular. Walau bagaimanapun, perubahan teknologi telah mencipta pelbagai jenis permainan digital yang menjejaskan minat generasi baharu terhadap permainan tradisional, termasuklah permainan congkak. Baik, kita akan tandakan ataupun boleh gariskan dominan dalam perenggan ini, iaitu semua ayat mengandungi frasa permainan tradisional, dan pada ayat keempat dan ayat kelima terdapat permainan congkak. Jadi kita akan lihat pula nanti pada perenggan 2 apakah frasa yang kerap diulang. Frasa yang kerap diulang itu merupakan tema bagi bahan 1. Baik, di sini kita boleh lihat permainan tradisional, congkak. Jadi petikan ini ataupun soalan untuk soalan rumusan ini tema sejarah dan warisan. Okey, seterusnya apabila pelajar melihat ayat yang kelima, walau bagaimanapun perubahan teknologi telah mencipta pelbagai jenis permainan digital yang menjejaskan minat generasi baharu. Jadi kita boleh lihat frasa menjejaskan minat generasi baru. Jadi kita boleh kenal pasti di sini terdapat isi, terdapat perkara penting, idea penting, iaitu perubahan teknologi telah mencipta pelbagai jenis permainan digital, menyebabkan generasi baharu telah menjejaskan minat generasi baharu terhadap permainan tradisional, termasuklah permainan congkak. Jadi apabila kita lihat di sini menjejaskan minat, kita dapat kena pasti bahawa isi ini ialah fokusnya ialah sebab. Baik, jadi pelajar kena tandakan begini. Jika tiada highlighter, boleh gunakan pen
dan juga pembaris untuk gariskan isi. Jadi kita tandakan sebagai isi 1. Baik, seterusnya perenggan yang kedua. Sekiranya diperhalusi, permainan congkak yang menetapkan 2 orang pemain dalam satu permainan membolehkan semangat setia kawan dizahirkan yang menjadi asas kepada kerukunan hidup bermasyarakat. Di samping itu, permainan congkak dalam kalangan masyarakat terdahulu berupaya mencerdaskan ketajaman akal. Hal ini berkaitan dengan perkataan congkak itu sendiri membawa maksud pengiraan. Kemahiran pengiraan ditekankan melalui mengira mata, membuktikan bahawa generasi dahulu sudah didedahkan dengan ilmu matematik. Permainan congkak juga mampu dijadikan sebagai riadah yang menyeronokkan. Permainan ini boleh mengelakkan seseorang itu daripada melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Baik, dalam perenggan ini kita dapati permainan congkak, frasa permainan congkak diulang-ulang. Maksudnya pada setiap ayat ada frasa ini. Seterusnya kita lihat pula isi-isi yang terdapat dalam perenggan 2. Baik, untuk ayat yang pertama kita dapat lihat permainan congkak yang menetapkan 2 orang pemain dalam satu permainan membolehkan semangat setia kawan dizahirkan. Okey, ada perkataan membolehkan di sini. Jadi isi ini berlainan dengan isi yang kita jumpa pada perenggan 1. Okey, isi ini kita tandakan sebagai isi 1. Seterusnya kita jumpa penanda wacana. Di samping itu, permainan congkak dalam kalangan masyarakat terdahulu berupaya mencerdaskan ketajaman akal. Baik, seterusnya kita tandakan dengan nombor 2, isi kedua. Baik, kita baca lagi ayat seterusnya. Kemahiran pengiraan ditekankan melalui mengira mata, membuktikan. Baik, ada perkataan membuktikan bahawa generasi dahulu sudah didedahkan dengan ilmu matematik. Okey, maksudnya di sini ialah pendedahan tentang ilmu matematik. Okey, ini isi ketiga. Okey, permainan congkak juga mampu dijadikan sebagai riadah yang menyeronokkan. Jelas di sini ada perkataan mampu, dan ini kita tandakan sebagai isi 4. Dan yang terakhir dalam perenggan kedua, permainan ini mengelakkan seseorang itu daripada melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Jadi ini ialah isi yang kelima. Apabila kita teliti semua isi ini, kita boleh lihat ada penanda isi tersurat, iaitu membolehkan, berupaya, mampu. Jadi ini ialah isi tentang faedah. Okey, seterusnya kita lihat pula perenggan yang terakhir. Selain itu, permainan congkak yang mempunyai 7 lubang sebaris dan 2 lubang ibu yang dipanggil kampung terletak di ujung papan. Lubang ibu tersebut mestilah diisi dengan buah sebanyak mungkin untuk mencapai kemenangan. Secara tidak langsung, permainan congkak menekankan nilai kejujuran apabila pemain mematuhi peraturan permainan tanpa melakukan penipuan walaupun berkeinginan untuk memenangi pertandingan tersebut. Kegagalan generasi muda memahami falsafah ini dalam permainan congkak menyebabkan minat mereka semakin hilang. Tambahan pula, sesetengah ibu bapa pada hari ini menganggap bahawa setiap permainan tradisional termasuk congkak boleh menjejaskan masa belajar anak-anak mereka. Baik, dalam perenggan ini kita dapat isi yang seterusnya, iaitu permainan congkak menekankan nilai kejujuran. Okey, jadi di sini ialah isi yang ke-6 untuk faedah. Okey, seterusnya apabila kita membaca ayat seterusnya, terdapat perkataan menyebabkan, iaitu kita boleh kesan ia sebagai
fokus sebab. Okey, kegagalan generasi muda memahami falsafah ini dan permainan congkak menyebabkan minat mereka semakin hilang. Dan ini ialah isi yang kedua. Kemudian sesetengah ibu bapa menganggap bahawa setiap permainan tradisional termasuk congkak boleh menjejaskan masa belajar anak-anak mereka. Ini ialah isi yang ketiga. Okay, alangkah ruginya jika warisan dan budaya tinggalan nenek moyang tidak lagi dihargai sehingga hilang dalam arus peredaran masa. Dipetik dan diubah sesuai daripada Memugar Permainan Tradisional oleh Nazri Hussein, Dewan Budaya Bilangan 3 2019. Baik, lihat pula bahan 2, iaitu sajak gadis-gadis yang bersimpuh di beranda. Apabila kita melihat sajak ini, kita boleh nampak dominan, iaitu congkak. Jadi di sini kita boleh lihat tentang gadis-gadis yang bersimpuh di beranda bermain congkak warisan bonda, jari jemari mengatur. Okey, gadis-gadis yang bersimpuh maksudnya di sini ialah cara bermain congkak. Jadi ini ialah cara yang pertama, bersimpuh. Okey, jari jemari mengatur bobot congkak bagai lenggang gemalai di medan persaingan yang menuntut ketekunan. Okey, ada yang kedua, menuntut ketekunan. Jadi ini isi yang kedua tentang cara. Baik, jika baca yang lain sudah tiada isi. Okay, manakala bahan 3 pula diberikan grafik ataupun gambar di sini. Okey, ada gambar kanak-kanak bermain congkak, okey, pemuda bermain gasing dan juga bermain wow. Okey, di bawah setiap gambar ada isi mengeratkan hubungan, aktiviti sukan dan menarik pelancong. Jadi ini semua ialah faedah bermain permainan tradisional termasuk congkak. Baik, jadi daripada ketiga-tiga bahan ini kita dapat simpulkan bahan 1 terdapat 6 isi. Fokus 1 iaitu faedah ada 6 isi, fokus 2 sebab 3 isi, fokus 3 cara. Untuk bahan 2 pula fokus 3 iaitu cara ada 2 isi. Manakala bahan 3 mempunyai fokus yang sama dengan bahan 1 iaitu fokus 1 faedah. Jadi pelajar boleh ambil untuk fokus 1 bahan 1 seperti yang terdapat dalam jadual. Jadi ambil isi daripada setiap bahan. Wajib ambil sekurang-kurangnya 1 isi daripada setiap bahan dan jumlahnya mestilah 8 isi. Baik, kemudian pelajar bolehlah menulis semua ke-8 isi itu di dalam rumusan dalam 4 perenggan. Okey, seperti yang terpapar dalam slide ini. Dan jangan lupa kira patah perkataan. Okey. Jadi pelajar boleh lihat di situ yang warna hijau terang di atas ialah isi yang diambil daripada bahan 1, kemudian yang berwarna peach itu isi daripada bahan 3, kemudian yang berwarna hijau cerah sedikit diambil daripada bahan perenggan ketiga diambil daripada bahan 1, dan satu lagi isi yang berwarna biru tersebut diambil daripada bahan 2. Jadi cikgu harap kamu dapat memahaminya dengan lebih jelas lagi. Okey, sekian, terima kasih. Sila jawab latihan, iaitu jawab soalan 9 halaman 12 hingga 13 dalam set 1 modul PDPR SPM 2021. Sekian saja, terima kasih. BM Cemerlang, langkah gemilang.